Okey. Kami di Bandar Bukit Puchong ni kebanyakannya masyarakat di sini yang pembeli-pembeli rumah di sinilah berpindah di sini pada tahun pertengahan pada tahun 99. Dan saya sendiri berpindah di sini dalam bulan Julai. Bulan Julai tahun 99. Permulaan tu tak ramai yang pindah, bila ramai pindah. Dan bila ramai yang pindah tu, saya kebetulan masa tu ada 2-3 orang yang buat kenduri doa selamat. Di antaranya orang yang buat kenduri doa selamat pada ketika itu ialah masa tu dia belum haji lagi. Nama dia, kita panggil dia Tok Pengulu Pencen lah. Iaitu kita panggil dia Tok Pengulu. Nama penuh dia Haji Muhammad Saleh bin Abdul Rahman. Dia buat kenduri, dia panggil saya untuk sama-sama hadir. Dia jemput saudara mara dia. Masa tu saya tengok ramai yang berkumpul jiran-jiran. Saya tanya, kita kena ada buat surau di taman kita ni, kalau tidak kita nampak kosong. Lepas tu dia kata, ya bagus-baguslah. Lepas daripada situ diam je, tidak ada apa-apa yang berlaku masa bulan Julai tu. Kemudian kenduri yang kedua saya hadir, iaitu kenduri yang dibuat oleh Cikgu Pencen, Cikgu Isa nama dia, Isa bin Yunus nama dia. Sedikit juga dengan rumah Haji Muhammad Saleh tadi. Masa tu pun saya tanya juga, kita patut kena buat surau ni. Jadi pun tidak ada respon ataupun tak ada inisiatif daripada yang lain. Kemudian satu hari tu, saya tak ingat bila, kita awal bulan September tahun 99 tu, saya jumpa jiran saya semua, saya cakap jom kita mesyuarat macam mana kita nak buat dirikan surau ni lah. Masa tu saya ingat lagi, saya panggil jiran saya yang dekat rumah saya lah. Di antaranya saudara Muhammad Fadil, Muhammad Zain, Kamurul Zaman, Tarumizi, Muhammad Farid. Masa tu ada yang dekat-dekat rumah saya, Tuan Haji Izzuddin. Masa tu belum haji lagi, Izzuddin lagi. Jadi saya panggil bincang di rumah saya, jom kita buat. Lepas daripada tu, kita edarkan flyer, panggil datang mesyuarat di rumah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Saleh bin Abdul Rahman, mantan pengurusi Surau At-Taibah dan juga pengurusi Jawatankuasa Pembinaan Surau At-Taibah sejak dilantik pada 9 bulan 9 tahun 1999. Di rumah saya masa tu, tarikh dia 9/9 tahun 99. Kita berkumpul selepas waktu isyak lah, lepas pukul 9. Tujuan kita berkumpul ialah untuk menubuhkan surau. Menubuhkan surau ni lah, di Bandar Bukit Puchong ni lah. Ramai yang hadir, saya ingat dalam 100 lebih lah yang hadir, 100 orang lebih. Kemudian dalam mesyuarat tersebut, kita telah seberak suara memilih Pengulu Pencen tu lah, kita panggil dia Tok Pengulu lah. Nama penuh dia Haji Muhammad Saleh bin Abdul Rahman tu, untuk jadi pengurusi. Lepas tu dia pengurusi, kemudian kita pilih setiausaha. Setiausaha mula-mula yang dipilih tu nama dia Cikgu Salim. Tapi Cikgu Salim tu dah pindah. Tim penolong setiausaha saudara Amri Mamat. Amri masih lagi, sekarang ada lagi jawatankuasa sebagai pemeriksa kira, dia sebagai penolong setiausaha. Kemudian bendahari kita masa tu ialah siapa ni, pengurusi kita sekarang ni, Haji Azhar Bendahari masa tu. Timbalan pengurusi Kamurul Zaman Tarumizi masa tu. Dan adalah jawatankuasa yang lain. Dan imam kita lantik masa tu Muhammad Nasir bin Awang nama dia. Muhammad Nasir bin Awang. Dan saya sendiri, dia orang surau ni, saya volunteer jadi Bilal masa tu. Jadi saya sebagai Bilal yang pertama lah untuk ni. Dan nama jawatankuasa tu Jawatankuasa Pembinaan Surau Bandar Bukit Puchong lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasir bin Haji Awang, merupakan imam pertama Surau At-Taibah yang telah ditubuhkan pada 9/9 tahun 1999. Kalau ikut sejarah Surau At-Taibah ini, kita bermula dengan menyewa sebuah rumah link house di kawasan BP 208. Kemudiannya berpindah ke sini, BP 202 ini, sebuah surau yang tersegam indah sekarang ini, besar,
daripada awal lagi banyak orang mendesak kita, mengesyorkan kita supaya menjadikan surau ini sebagai surau Jumaat, ataupun kenapa tak minta jadikan terus sebagai masjid. Tetapi oleh kerana berbagai halangan dan masalah, imam-imam pada waktu itu semuanya bekerja, masih muda-muda bekerja mencari nafkah di luar daripada kawasan Puchong. Jadi kita semua tidak ada kesempatan untuk balik bersolat Jumaat di sini. Kemudian dalam mesyuarat itu imam kita masa yang dilantik itu, iaitu Muhammad Nasir bin Awang, dia mencadangkan agar surau kita ni dinamakan Surau At-Tayyibah. Dia yang bagi nama. Dan kita sebelah suara, dan nama tu kekal sampai sekarang. Dan nama tu cantik, Surau At-Tayyibah. Jarang nak jumpa nama ni. Nama Surau At-Tayyibah tu dinamakan oleh Muhammad Nasir bin Awang ni lah. Kita panggil, nama glamour dia orang panggil dia imam kat sini. Orang panggil dia Imam Nasir. Nama tu dah dekat sampai sekarang. Kalau jumpa dia orang panggil dia Imam Nasir. Okey. Itu peringkat dia. Kemudian lepas kita buat tu, kita cari macam mana kita nak buat surau ni. Kita kena ada satu tempat sementara untuk berjemaah lah. Kemudian bincang, sebelah rumah saya kebetulan masa tu, rumah saya nombor 27, Jalan BP 208. Sebelah rumah saya nombor apa? 27, 8, tak silap saya 29. Rumah saya, sebelah rumah saya tu nombor 29. Kebetulan kosong. Kemudian saya pernah bertanya dengan tuan rumah, dia kata kalau kita nak sewa boleh tak untuk buat surau. Dibenarkan. Akhirnya kita pun buat keputusan jadikan dia sebagai surau sementara. Sebelah betul rumah saya jadi surau sementara. Dan ketika surau sementara tu ada, masa itulah kita cuba dapatkan permohonan daripada pejabat agama untuk kutip derma untuk membina surau lah. Dan kita buat permohonan. Kebetulan tanah bangunan ni memang dalam plan Bandar Bukit Puchong dah ada tulis kat situ, reserve surau. Ataupun dia bukan reserve surau, tulis rumah ibadah. Jadi kita buat permohonan, kita kata kita nak bina ni. Okey, kemudian kita beberapa kali mesyuarat kita adakan. Mesyuarat untuk pembinaan ni. Dalam mesyuarat yang pertama, ada seorang tu volunteer buatkan plan. Kemudian buat plan, tapi kita dah bincang, tak sesuai. Dan akhirnya, saudara Muhammad bin Talib, dia seorang arkitek dan dia salah seorang AJK masa tu. Dia salah seorang AJK kita, AJK yang dilantik dalam masa 99 tu. Dia volunteer untuk buat design untuk inilah. Dan akhirnya semua bersetuju dan dia buat dengan percuma lah. Dia yang design 100% surau ni. Dia yang design, dia buat dia punya plan apa semua, permohonan apa semua. Dan dia juga yang pilih kontraktor, kita setuju dengan kontraktor yang dipilih tu. Dan kita cek dana. Okey, dana, di antara dana yang pertama kita dapat pada peringkat awal je lah daripada developer Bandar Bukit Puchong, kita minta dia bagi RM50,000 masa tu. Okey. Dan kita minta daripada wakil rakyat masa tu melalui peruntukan wakil rakyat. Kemudian setelah permohonan dia bagi kita dalam RM150,000. Ya, RM150,000, jadi kita dah ada 200 masa tu. Kemudian kita ada salah seorang daripada karya kita ni, ada seorang lawyer. Lawyer tu nama sekarang dia agak popular nama dia, Datuk Zainul bin Rijal. Dia sekarang ni jawatan dia pegang ni jadi pengurusi Presiden Persatuan Peguam Islam Muslim Malaysia. Masa tu dia tak kenal lagi lah. Dan dia kebetulan baik dengan anak kepada Tan Sri Ahmad Razali. Bekas dulu satu ketika pernah jadi Menteri Besar Selangor dulu kan, Tan Sri Ahmad Razali. Tan Sri Ahmad Razali tu baru meninggal dan dia ada isteri dia Balu. Dan kebetulan dia beri sumbangan pada kita RM50,000. Jadi masa tu dah terkumpul 250. Kemudian derma yang kita minta daripada orang ramai apa semua, dapatlah. Akhirnya kita dapat kumpulkan dalam RM275,000 hingga RM300,000 lah. Lepas tu bina, siapnya bangunan ni lah. Sebenarnya sebelum pembinaan surau ini, kami pernah berbincang-bincang antara penduduk kampung ini lah ya. Saya masih ingat lagi, masa tu di rumah Cik Wisah. Jadi bercerita-cerita di situ tapi apabila kita memikirkan belum ada tempat di mana nak dibina, kami
menyewa sebuah rumah atau memohon daripada kawasan sini punya pentadbiran menyewa satu rumah betul-betul sebelah rumah Tuan Haji Sufian, menjadikan surau. Di samping itu kami berusaha untuk mendapatkan tapak tanah. Alhamdulillah dapat tempat ni tak berapa jauh daripada rumah saya sebenarnya. Jadi saya cukup bersyukur lah. Dan pada masa itu saya masih ingat lagi, saya pengurusi Setiausaha Tuan Haji Amri, Bilal mula sekali Tuan Haji Sufian yang jadi imam sekarang ni. Dan saya tak lupa sahabat saya masa nak uzur sekarang, Tuan Haji Isa. Tuan Haji Isa jadi timbalan pada masa itu. Dan jaranan dia orang masa yang memberikan kerjasama. Maka apabila pembinaan ini atau apabila saya duduk di sini, memang ada cita-cita saya, Allah, alangkah baiknya kalau ada sebuah surau berdekatan dekat rumah aku ni, supaya senang aku dapat beribadat. Bangunan surau ni daripada tingkat awal tu dan boleh didirikan dalam pembinaan tersebut. Kemudian kita dah siap semua, kubah tak ada masa tu. Dan kubah akhirnya Datuk Muhammad Ridwan, Datuk Seri Muhammad Ridwan sekalian lah. Dia salah seorang di karyah kita sini sekarang. Dia sumbangkan untuk kubah tu. Jadi sekarang ni akhirnya surau ni siap dan kita buat gotong royong semua. Dan mula-mula kita buat perasmian untuk masuk surau ni pada tarikh 9/9 tahun 2001. Kebetulan tarikh 99 juga. 99 kita tubuhkan surau, 99 kita masuk surau ni. Dan ramai yang datang. Dan itulah yang menarik dia, pada ketika itu kita semua bersepakat bahawa kita surau kita jangan politikkan dia. Jadi surau ni dalam keadaan harmoni lah, kita tak limbah politik, semua orang berfikiran terbuka masa tu. Jadi kita nak makmurkan. Dan alhamdulillah daripada dulu dah 20 tahun dah, genap 20 tahun dah kalau ikut masuk bulan Oktober ni, dah 20 tahun surau ni. Dan yang kekal-kekal sekarang ni, kebanyakan semua yang memakmurkan surau ni, yang mentadbir surau ni, orang yang boleh berkekal lama lah. Kemudian ada orang baru-baru datang lah, ada yang pindah dan sebagainya. Itulah di antara sejarah awal. Sampailah surau ni berkembang lah, dia tambah sana tambah sini, macam bangunan belakang ni, depan apa semua. Kemudian pada dalam tahun 2010 tu kita buat satu lagi tambah pada surau ni, kita ada pusat rawatan Darul Shifa ni lah. Pusat rawatan Darul Shifa ni saya sendiri yang ketua pusat rawatan ni. Lepas tu lagi Mamat Iwan datang untuk datang berubat sini lah. Itu lebih kurang dah 10 tahun juga pusat rawatan Darul Shifa di Surau Taibah ni lah. Jadi dengan sebab itu hasrat dan cita-cita kita itu telah tertangguh sehinggalah kepada tarikh hari ini 1 bulan 10 tahun 2021 kita telah berjaya merealisasikan hasrat kita semua untuk menjadikan surau ini sebagai surau Jumaat. Pada hari ini terbukti dan menjadi realiti kepada masyarakat penduduk Bandar Bukit Puchong ini untuk menunaikan solat Jumaat pada hari ini. Jadi saya sebagai mantan imam pertama surau ini merasa amat berbangga dan berbesar hati dengan usaha gigih daripada ahli jawatan kuasa surau yang ada sekarang ini di bawah pimpinan Tuan Haji Azhar bin Cik Ahmad bersama anggota jemaah semua. Jadi itulah perkembangan surau kita. Dan apa yang saya boleh ingat ialah kita punya pengurusi surau kita yang pertama ialah kita panggil Datuk Pengulu Haji Muhammad Saleh bin Abdul Rahman yang pertama. Kemudian pengurusi yang kedua Saudara Kamarul Zaman bin Tarumizi, pengurusi yang kedua. Dan pengurusi kita yang ketiga Cikgu Isa bin Yunus, Cikgu Isa. Dia pun tak sihat sekarang, dia ada lagi, tapi jangan datang surau lah. Kemudian yang keempat, lepas Cikgu Isa letak jawatan,
Sekejap masa tu ada lantik nama dia Saudara Anwar Sulaiman sekejap. Lepas tu dia pun tak jawatan tak lama lantik balik Haji Muhammad Saleh. Haji Muhammad Saleh Abdul Rahman dia jadi pengurusi surau balik. Lepas tu dia dah cukup umur masa tu, dah tak boleh umur dia. Lepas tu lepas daripada dia ni siapa ni? Haji Azhar. Haji Azhar ni lama dah. Ingat berapa penggal dah dia jadi. Lebih 10 tahun dia jadi pengurusi surau Taibah ni lah. Okey. Lepas ni mungkin dia dah tak boleh lagi lah, dah cukup lima term dia. Jadi dan saya daripada dulu je AJK je. Dan daripada dulu surau ni dibuka sampai sekarang, saya punya jawatan ialah Ketua Biro Khairat Kematian. Jadi kalau ada orang mati kat sini semua saya uruskan. Itu yang saya lupa kadang. Ramai sangat saya uruskan. Dan khairat kematian di sini saya pada mula sampai sekarang saya uruskan. Kalau ada kematian biasa orang aku hubungi saya untuk uruskan jenazah lah. Jenazah lelaki, jenazah perempuan. Kalau jenazah lelaki saya sendiri akan uruskan, mandi, kafan dan semualah. Tapi kalau jenazah muslimat perempuan, isteri saya yang akan uruskan. Pada mudanya. Jadi apabila sudah terbina surau ini, sekali lagi memang saya berniat daripada mula, kalau dapatlah satu hari nanti surau ini yang dinamakan surau Taibah akan menjadi surau jemaat. Surau jemaat ini maknanya boleh mendirikan semua jemaat. Nah, pada masa itu mulanya sebenarnya surau ini di bawah pentadbiran Batu 14. Tetapi selepas itu apabila ada pembinaan masjid baru, kawasan sini sebenarnya kawasan Bandar Bukit Pujong 1, menyeberang highway ni, kawasan Bandar Bukit Pujong 2 dicadangkan untuk pembinaan masjid di atas bukit. Di mana masa itu juga saya salah seorang yang dilantik jadi jawatan kuasa pembinaan masjid Bandar Bukit Pujong yang ada sekarang ni. Maka oleh sebab masjid tu tidak ada di bawahnya pentadbirannya tak ada surau, jadi dicadangkan supaya surau Taibah ni dijadikan salah satu surau di bawah pentadbiran masjid Bandar Bukit Pujong 2 dan beberapa surau lagi lah. Dan yang jadi saya seronok dari penduduk sini dan juga jadi ahli jemaah sini, saya memang niat daripada muda saya akan sentiasa menjadi jemaah yang setia. Itu peringkat awal mula pasal jenazah ni saya panggil imam daripada Masjid Batu 14. Pasal awal dulu kita tak biasa lagi kan. Kemudian bila dah lama-lama tu saya menjadi pembantu, akhirnya saya kata tak boleh lah, masa ni sekarang kita kena teruskan buat sendirilah. Sebab daripada tu kita buat sendirilah. Mana dia dah lama lah, sejak daripada 2003, 2004 dulu kita uruskan jenazah sendiri, tak panggil orang luar untuk ni lah. Lama lah saya uruskan jenazah sampailah ke hari ni. Dan hari ni saya macam biasa, saya masih daripada dulu tak pernah ubah saya punya pos dia, pengurusi khairat kematian. Daripada dulu, mana daripada mula surau ini sampailah sekarang. Mana dia kalau surau ni 20 tahun tu lah saya uruskan. Sampai hari ni lah, itulah perkembangan dia. Dan saya tahu semua sebab saya terlibat secara langsung. Secara langsung pembinaan surau ni daripada awal lagi sampailah ke hari ni lah, itulah. Dari segi ni closing lah apa plan surau ke arah apa masjid? Bila kita buat surau ni dulu, bila orang datang orang rasa surau ni masjid ke? Banyak orang tersalah. Bila orang datang, pernah satu ketika dulu orang nak sembahyang Jumaat kata sebab dia nampak ada mimbar. Dalam kita ada mimbar, kita semua lengkap sebab solat hari raya kita buat di sini. Solat hari raya, especially hari raya Adil-Adha lah. Cuma akhir-akhir ni hari raya Aidilfitri pun kita buat lah. Sebab ramai orang dah tak balik kampung dah. Jadi bila nampak situ orang kan ni. Jadi kita dah daripada awal dulu kita dah cuba mohon supaya boleh tak didirikan solat Jumaat di sini. Tetapi tidak ada keperluan dia kata. Kita sini masjid terdekat Batu 14 ada, Masjid Bandar Bukit Pujong pun ada.
tak ada keperluan kamu untuk buat ni, dan kita tak boleh meyakinkan pihak pejabat agama untuk ni lah. Kemudian apabila berlaku pandemik ni, COVID-19 ni, kita cuba kali ni pihak pejabat agama pula tanya, kan, supaya boleh ramai lagi orang sembahyang Jumaat. Dia kata ada tak? Dia tanya pada nazir masjid, ada tak mana-mana surau. Nazir pun beritahu lah, surau Taibah lah yang sangat sesuai. Lepas daripada tu kita buat permohonan lah. Dan alhamdulillah hari ni kita dapat buat solat Jumaat. Dan kita harap satu ketika nanti bukan solat Jumaat, tapi masjid. Kita punya ciri-ciri jadi masjid ni dah lengkap dah. Dari segi pertama, penduduknya kat sini, especially penduduk dekat Pelat tu kan. Pelat tu kan ramai orang Islam. Kita yang di sini, dan saya jangkakan 5 tahun lagi taman ni penuh dengan orang pencen. Ramai orang. Sekarang pun dah setiap tahun orang pencen bertambah. Beza dengan 20 tahun yang dulu. Sekarang ni orang yang umur 55 tahun ke atas, 60 tahun ke atas pun dah tambah ramai sekitar ni. Nak kumpulkan 40 orang pencen senang je sekarang. Telah berjaya mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa JAIS untuk menjadikan surau ini sebagai surau Jumaat. Jadi saya sebagai mantan imam sudah tentu bersukacita dan bergembira dan mengucapkan syabas tahniah kepada semua ahli jawatan kuasa. Terutama sekali kita juga bersyukur dengan dokongan dan sokongan daripada seluruh penduduk Bandar Bukit Puchong yang telah memberi sokongan padu kepada seluruh ahli jawatan kuasa. Yang dah memakmurkan masjid ni lah. Jadi lagi satu, budak-budak sekolah pun boleh sembahyang dekat sini kan akan datang. Jadi dah sepatutnya boleh jadi masjid. Kita harap selepas ni dia akan jadi masjid lah. Orang yang duduk di Bandar Bukit Puchong ni, di belah sini ni, kalau dia nak pergi solat Jumaat, dia kena ada transport. Contoh dia nak pergi Batu 14. Kalau tak ada motor tak boleh. Jalan dari sini ke sana, saya dah kira dekat 2 km, 3 km nak berjalan daripada sini. Kalau nak cross ke Masjid Bandar Bukit Puchong sana pun lebih kurang kat 3 km. Jadi nak cross jalan highway apa semua kan, sangat jauh. Jadi kebanyakan orang sini kadang-kadang yang dah tua ni mengharapkan anak bawa. Kalau anak pergi kerja, dia nak pergi macam mana? Jadi sekarang ni hari ni tengok, kita kenderaan tak ramai tapi orang penuh. Sebab kebanyakan jalan kaki. Orang yang datang dekat sini semua jalan kaki je. Yang datang boleh jalan kaki. Saya ingat lebih daripada 50-60 orang boleh jalan kaki saja. Dekat-dekat sini semua kan boleh jalan kaki. Jadi sangat-sangat praktikal lah kalau debat. Dan kita tak ada menyebabkan masjid kurang. Masjid pun sentiasa penuh sana. Kita tengok dulu Masjid Batu 14 penuh. Lepas tu dia, asalnya surau Darussalam di Kampung Pasir jadi masjid kan. Bila dia penuh, Masjid Batu 14 pun penuh. Jadi tak mengurangkan mana-mana pun. Sana orang sana, sini orang sini. Jadi sini dia boleh cover mana? Sekurang-kurangnya orang yang dekat sini daripada flat Bandar Bukit Puchong. Bandar Bukit Puchong sini jalan 1 2 3. Lepas tu yang ada kondo depan tu kan, yang ada kondo apartmen depan tu pun boleh cover kan. Boleh datang sini. Orang daripada kampung, orang asli pun boleh datang sini dekat kan. Lebih-lebih lagi saya pun sekarang ni dah menjangkau hampir 80 tahun. Ya, jadi apa lagi selain daripada buat ibadat dengan Allah SWT, dan saya berniat saya tidak akan tinggalkan surau ni yang saya sangat-sangat sayang. Sebenarnya tuan, apabila hari ni mula dibuat sembahyang sunat, sembahyang fardu Jumaat, saya rasa ibu juga lah. Saya ibu juga. Dan saya ucapkan terima kasih kepada sahabat saya Tuan Haji Azhar, pengurusi surau Taibah, dan juga Tuan Haji Sufian yang berjuang daripada mula lagi supaya satu hari nanti kita akan dapat mendirikan sembahyang Jumaat di surau ini. Dia sebenarnya ikut keperluan. Kita kalau ikut keperluan, kalau kita tengok surau kita nak dibesarkan, sebab kita punya parking space tu kita boleh kembangkan ke belakang.
macam surau kita ni kan, kita boleh kembangkan dia ke belakang, ke kiri, ke belakang boleh, ke kanan dah tak boleh lah. Ke belakang tu, ingat kalau betul-betul dia ni, dia boleh kembangkan ke belakang. Parking space tu pun kita boleh kembangkan dan orang boleh parking. Satu kelebihan dia parking, kalau kita parking tu kita ambil separuh untuk solat Jumaat, gerai-gerai depan ni kan, depan ni ada satu gerai, kat situ banyak parking boleh. Orang parking situ jalan kaki sini je. Lepas tu banyak depan-depan rumah orang, depan taman ni semua, banyak tempat parking boleh. Lepas tu tak ada masalah parking kalau nak buat solat Jumaat lah. Itu kelebihan dia. Kalau kita kapasiti dia banyak, tapi saya tak fikirlah dalam masa 10 tahun ni boleh ramai macam tu. Sebab surau ni kalau tak dibuat penjarakan, setakat 500 orang dah selesa dah. Campur dengan luar apa semualah. Itu dia punya. Itulah. Saya masih ingat lagi, mana masuk Olimpik ni, bila nak pergi ke masjid atas, kita dah berumur. Sungguh dah kawan, tanya kawan ni, ada yang menolong. Alhamdulillah lah. Menolong bawa saya ke masjid. Tak apa. Dan lagi satu, apabila dah menjadi ada kejadian gandut ni, kita tak boleh sesuka hati ke masjid. Kena jemput baru boleh pergi. Sebab jumlah yang boleh hadir di masjid terhad. Tunggu, kalau ada jemputan baru pergi. Jadi saya masih ingat lagi lah. Tuan Haji Sufian beritahu dengan saya WhatsApp, "Tok, tak apa Tok, Tok tak dapat pergi sembahyang masjid. Kita tak lama lagi dalam bulan Oktober ataupun tengah bulan Oktober lah, kita akan dirikan sembahyang Jumaat di surau kita." Dia satu benda yang jadi seronok ni ialah kita buat satu benda tu, kita minat dengan satu benda tu. Benda yang satu buat tu, kalau kita buat kita minat, dia tak penat walaupun benda tu susahnya tu. Tapi kalau kita buat tu, satu kita tak mahukan nama. Buat satu benda kerana Allah. Kalau kita buat kerana Allah, kita seronok dengan kita buat tu, peduli kalau orang nak kata apa pun, kita jalan macam biasa je. Orang tak hargai pun kita tak kisah. Betul tak? Tapi kalau kita buat kerana nak mendapatkan pengiktirafan orang nak hargai. Orang macam ni biasalah, aku dah buat tengok tak dihargai pun, hilang nama tu. Tapi saya daripada dulu saya tak peduli. Kita buat macam biasa je. Tapi alhamdulillah tak disangka-sangka bukan lewat bulan 10. 1 hari bulan 10. Jadi sebenarnya bisa dengar tu menitik juga mata kan. Sebab memang cita-cita saya kan, dah terbiasa pergi surau, dah terbiasa pergi masjid sembahyang Jumaat. Bila time orang saya dengar khutbah setiap kali hari Jumaat, saya di rumah saya rasa hibur sangat dah. Tak dapat menunaikan. Tapi dah kehendak Allah, kita tak boleh lah. Sebab apa? Apabila terjadinya konflik ini, maka anak-anak pun memang tak pendapatan saya bersuara hati-hati walaupun dah di vaccinated selama 2 kali. Tapi surau ini alhamdulillah, dulu ada pihak dipanggil jaringan Selangor ke apa nama, yang dia nak buat tower telekomunikasi tu kan, dia nak pasang di sini. Pun ada dulu perbincangan lagi, kita tanya dari segi aspek kesihatan apa semua lah, kita dapat pasang tower satu tu. Tower tu dapat dalam 2,000 lebih sebulan. Tu pun dah dapat bantu cover kita punya maintenance tiap-tiap bulan lah. Bil api apa semua, banyak benda lah, banyak sangat membantu. Tapi sekarang kalau ada solat Jumaat lagi bagus, kita dapat tabung Jumaat ni kan, untuk boleh kita tambah lagi. Tapi orang di sini tak ada masalah. Kebiasaannya kalau kita ada cakap kita kekurangan dana nak buat apa-apa, dia orang akan bagi dengan mudah je. Itu tak ada masalah. Tak ada duit kita beritahu je. Jangan simpan duit. Kita di solat Thaibah ni, sebelum ni kalau kita dapat duit sumbangan orang tu, kita habiskan sebelum Ramadan. Dalam bulan Ramadan kita minta balik. Penuh balik. Lepas tu kita habiskan lagi. Kita tak suka simpan. Kita buatlah duit tu untuk manfaat benda yang datang mendatangkan pahala lah.